Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أما بعد. Alhamdulillah, jadi hari ni Allah Ta'ala rezekikan kita dapat bersama. Hamba minta maaf banyak kemarin duk aku segar sikit. Jadi kita akan sambung bacaan kita Safinatus Salah dekat mana tu? Wayah Rumu Wayah Rumu. Baik. Sikit lagi kita akan ambil daripada kitab apa namanya Sulam Munajah. Tapi sikit pun dah tahu dah. Dah kadang-kadang yang masuk dalam dah sedar. Okey, baik. Jadi kata pengarang rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu alaihim takzibuhu sallallahu alaihi wasallam, dan haram atas mereka itu orang mukallaf takzibuhu mendustakannya Nabi SAW fi ikhbarihi pada pengkhabarannya. Wa mukhalafatuhu mukhalafah ataf bagi takzibuhu, dan haram juga atas mukallaf menyalahinya Nabi fi amrihi pada suruhannya wa nahyihi dan juga larangannya. Faman kazzabahu fi ikhbarihi, maka sesiapa yang mendustakannya pada pengkhabaran Nabi, fahuwa zalimun li nafsihi, maka dia telah menzalimi bagi dirinya, kafirun, orang tadi dikira sebagai orang kafir, ai ghairu mu'min. Orang kafir dengan maksud orang tidak beriman. Jadi ia pun tambah wahwa aduun lillahi ta'ala. Wahwa tu ghairu mu'min tu, orang yang tidak beriman itulah disebut sebagai musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu ia khabar ammal mu'minul ladzi la yada'u tauhida fala yakunu aduwan lillahi ta'ala wa in raqiba jami'az zunubi. Adapun orang beriman yang kita panggil berkepah dosa, banyak dosa-dosa dia, maka ketika itu tidak disebut sebagai musuh Allah. Ia pendosa lah, tapi bukan musuh Allah. Dalam perbahasan akidah, ulama bincang, boleh ke kita nisbah musuh Allah dan boleh ke kita sebut sebagai sadiqullah? Tak. Sedangkan makna sadiq ni maksudnya orang yang memberi manfaat kepada orang lain sehingga membinasakan diri dia. Jadi ulama kata tidak dibenarkan meletakkan perkataan sadiq bagi Allah. Maksudnya kawan Allah. Tak boleh diletak nisbah tersebut. Adapun aduun lillah ataupun musuh Allah, dibolehkan letak walaupun asal makna musuh dari sudut bahasanya adalah kita panggil orang yang mampu untuk mengalahkan pihak lawannya. Maka dibolehkan juga kerana yang pertama Allah menisbahkan musuh Allah dalam Quran. Yang kedua, ada makna yang kedua yang sah, iaitu musuh Allah dengan maksud orang yang menyalahi undang-undang Allah. Yang tidak tunduk di bawah undang-undang Allah juga dipanggil sebagai musuh. Maka dibenarkan menisbahkan musuh Allah ketika itu. Jadi cuma musuh Allah ni kita nisbah kepada orang yang tidak beriman. Okey. Lepas tu dia sebut ammal kadhibu wa ammal kadhibu alaihi sallallahu alaihi wasallam, adapun mendustakan atasnya. Okey. Tadi mendustakan pengkhabaran Nabi. Adapun mendustakan atasnya, fahuwa haramun, maka orang tadi
telah melakukan perkara yang haram, laisa bimukaffirin, tetapi bukanlah dia tadi masuk kategori sampai tahap kepada kafir. Tidaklah sampai tahap kafir kalau dia mendustakan hadis-hadis Nabi. Maksudnya dia kata Nabi khabar, padahal Nabi tak khabar pun. Gitu. Masalah jadi kafir tadi adalah kalau Nabi khabar lalu dia menafikan apa yang Nabi khabar, hak tu jadi kafir. Adapun kalau dia kata benda hak Nabi tak kata, hak tu tak kafir tapi dosa. Gitu. Wa man khalafahu sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wa nahyihi, maka sesiapa yang menyalahi, kan tadi dia kata dua. Siapa yang mendustakan, haram mendustakan dan juga menyalahi ataupun buat benda berlawanan. Nampak? Mendustakan, orang hak mendustakan Nabi kafir. Orang hak yang menyalahi Nabi ni kira ni. Tengok. Wa man khalafahu, siapa yang menyalahinya Nabi SAW, fi amrihi, pada urusan, pada perintahnya, wa nahyihi, dan pada larangannya, fahuwa asin, maka dia berdosa. Ghairu muti'in, dia tadi bukanlah orang yang taat lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okey, khasirun, mereka tu orang yang rugi, dhalun, orang yang sesat, halikun, yang binasa. Kemudian pengarang kita selit doa sikit, waffaqana likamali mutabi'ihi bimutaba'atihi. Semoga Allah memberi taufik kepada kami, aqdarana Allahu, semoga Allah memberi kekuatan kepada kami, likamali, untuk dapat kesempurnaan mengikut Nabi SAW. Pengarang syarah pun tambah, bizzahiri wal batini, ikut Nabi tu dengan zahir dan batin. Tambah zahir saja. Zahir orang pergi himpunan, kita pergi himpunan. Orang pergi majlis maulid, kita pergi majlis maulid. Tak? Tapi batin tak ikut. Tambah kita nak zahir dan batin. Wa razaqana, dan semoga Allah merezekikan kami, kamalat tamassuki, kesempurnaan pada tamassuk. Apa maksud tamassuk? Al-i'tisam, kita berpegang, bisunnatihi, dengan sunnahnya, bitariqatihi, dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian dia doa lagi, wa ja'alana, dan jadikanlah kami, mimman yuhyi ahkam syariatihi, jadikanlah kami daripada orang yang menghidupkan, yuzhiru, yang menzahirkan hukum-hukum syariat. Jadi kita ni bukan setakat nak tahu syariat, bukan setakat nak beramal, tapi kita nak kena berani menzahirkan syariat. Tak, di saat orang menzahirkan maksiat, kita kena zahirkan hukum syarak supaya orang tahu kedudukan syarak yang sebenar. Kalau pakat khelak belaka kepala, orang panggil khelak, tahu? Pakat tunduk belaka, tak ambuh naik seorang, tak ambuh wi kena rupa-rupa tekak, tak ambuh belawang belaka, maka syariat tidak ditegakkan. Jadi kena tegakkan. Di saat apatah lagi kita ni berada di zaman orang berbangga dengan maksiat, kita kena berbangga dengan syariat. Cuma bangga dengan syariat yang tak ambuh jadi haram adalah kita, kebaikan hak yang kita buat tu, kita nisbahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata kerana kita buat, takut bawa kepada ujub pula. Okey, habis. Kemudian dia kata benda, wa yujadu fi nuskhatin ziyadatun, dan terdapat pada nuskah yang lain tambahan, ba'da dzalika, lepas daripada perkataan wa ja'alana mimman yuhyi ahkam syariatihi, itu ditambah benda, wa hiya wa balaghana fid dunya ziyadatah, dan sampaikanlah kepada kami di dunia ni tambahan nikmat lah, wa fil akhirati, dan pada akhirat sampaikanlah kami, ataupun balaghana ni kita panggil dia melampaukanlah kami, boleh dapat banyak, balaghana dah. Jadi
pada akhirat tu sampaikanlah kami syafa'atahu, syafaat Nabi SAW. Wa tawaffana ala millatihi, dan juga matikanlah kami atas agamanya. Apa dia? Al-millatu wasyari'atu wad-dinu bimaknan wahid. Jadi millah, syariat dan din dengan makna yang satu. Cuma sebahagian ulama' dia bezakan millah dengan din. Tak, beza pun tak jauh lah. Maksudnya millah ni sebahagiannya digunakan kepada syariat Nabi dulu. Adapun ad-din diguna kepada syariat Nabi kita SAW. Sebab apa gitu? Tapi dalam Quran pun millah, dah guna millah Ibrahim. Jadi adanya yang ulama bahas millah ni merujuk kepada agama yang tidak menjadi penutup. Maksudnya agama untuk umat tersebut. Adapun ad-din, agama yang telah kemas, yang tidak ada lagi nasah dan mansuh. Maknanya tak ada lagi syariat yang lain menasahkan syariat tersebut. Itu dipanggil dengan ad-din. Sebahagian membezakan perkara tersebut. Okey, habis. Kemudian, okey. Dia kata wahasyarana, dan himpunkanlah kami fi zumratihi. Kalau ikut dalam hak atas tu tak? Hak matang haji tu tak ada fi zumratihi cuma hamba tengok banding-banding nuskah pun memang hak nuskah ni jatuh. Kalau ikut sama macam dalam syarahan tu. Wahasyarana fi zumratihi, dan himpunkanlah kami dalam kumpulannya, ataupun zumrah ni kita kata benda ai jama'na ma'a jama'atihi. Tak? Himpunkanlah kami berserta dengan jemaahnya, jemaah Nabi SAW. Zumrah ni boleh ke nak terjemah lain ni ke? Parti tau. Parti. Himpunkanlah kami dalam parti Nabi SAW. Wa walidina, dan juga himpunkanlah bukan kami saja, wa walidina wa auladana, orang panggil ibu bapa kami, anak-anak kami, wa ikhwanana, saudara kami, wa ahbabana, kesayangan kami, himpun sekali semua dalam jemaah Nabi SAW. Lepas tu dia kata pula tu, wa yujadu fi nuskhatin ba'da zalika ziyadah, terdapat pada nuskah yang lain lepas daripada perkataan wahasyarana tadi, tambah pula wa ahbabana wa walidihim dah. Gitu tambah. Wa jami'al muslimina, dan minta juga himpunkan kami sekalian orang Islam, ahya'a wal amwat, yang hidup dan yang mati. Amin, makna amin adalah Allahumma stajib. Jadi sunat kita berdoa, lepas doa kita sebut amin. Hatta baca Fatihah, sunat kita baca lepas habis Fatihah, sama ada dalam semayang atau luar semayang, sunat kita sebut amin. Sama ada yang membaca atau yang mendengar, sunat kita aminkan Fatihah dan juga doa-doa. Okey, habis. Summa ba'da ma'rifati ma yata'allaku billahi wa birasulihi, kemudian selepas daripada mengetahui perkara yang berkait dengan Allah dan Rasulnya, yajibu alaihi, wajib atasnya, ay ala kulli muslimin balighin akilin, wajib atas tiap-tiap orang Islam baligh dan berakal, wajib dia an yata'allama syurutas salati wa arkanaha, wajib dia belajar syarat-syarat semayang dan juga rukun-rukun semayang. Wa mubtilatiha, dan juga perkara yang membatalkannya, membatalkan semayang. Okey, kemudian dia nak terang pula kenapa maksud syarat. Dah tadi kata wajib kita belajar syarat semayang, rukun semayang dan perkara membatal semayang. Dah syarat tu benda. Fasyartu, maka syarat itu makana kharijan an mahiyatis solah, perkara yang di luar daripada hakikat semayang dipanggil syarat. Mahiyah tu ambil terjemah lalulah hakikat. Perkara yang adalah ia perkara tu kharijan, keluar, yang tidak ada kaitan daripada hakikat semayang, tu dipanggil syarat. Warruknu, rukun, wayardufuhu, dia tu al-fardu, sama makna dengan fardu,
huwa ma kana dakhila al-mahiyati. Apa yang dakhil maksudnya yang di dalam hakikat satu perkara tu. Tak, ada satu takrif mudah lagi. Dia kata ar-ruknu hmm, kenapa dah ingat dah. Dah mari tak. Sana mari dah mari tak takrif mudah je beza. Ya syarat ni benda tu mesti ada. Cuma benda hak yang kena ada tu ia tidak berkait dengan semayang. Tidak berkait dengan sesuatu hakikat suatu perkara. Contoh masalah semayang lah tak. Semayang ni syarat kali kita tengok ngadap kiblat. Jadi ngadap kiblat tu bukanlah diri semayang. Tapi masa semayang diperlukan ngadap kiblat. Tutup aurat bukan diri semayang tapi masa semayang perlu kepada tutup aurat. Itu dipanggil syarat. Jadi rukun pula dia tu adalah diri semayang dah. Dan diperlukan dalam semayang dah. Dah ingat ada setakrif rekah je. Jom mari Okey, nanti kita mari tu ayat mula. Okey, kemudian. Jadi ni nak masuk bab fiqh dah ni. Fasyurutuha ay as-salah. Maka syaratnya syarat semayang isna asyar 12 perkara. Al-awwalu syarat yang pertama taharatus saubi wa ghairihi. Sucinya pakaian dan selainnya pakaian. Apa selain daripada pakaian? Min kulli mahmulin, daripada setiap perkara yang ditanggung lahu baginya. Okey, hak ditanggung wa mulakin, dan yang mulakin, yang bersentuh. Lidzalikal mahmul, bagi yang ditanggung tadi. Dah. Hak sentuh dengan hak sambung tu, hak ditanggung tadi tu, hak tu kena suci juga daripada najis. Najis sini tidak sebut najis tak? Suci pakaian juga. Kena suci juga benda hak yang ditanggung dan benda hak yang bersambung, yang bersentuh dengan benda ditanggung. Okey, lepas tu dia kata taharatus saubi wal badani. Badan apa dia? Wa minhu, dan di antaranya badan, dakhilul fami, dalam mulut, wal anfi, dalam hidung, wal aini wal udhuni, dalam mata dan juga dalam telinga. Masuk juga kategori badan. Jadi mesti suci daripada najis. Cuma kat gini kita akan tengoklah. Ada najis-najis yang dimaafkan dah. Wal makani, dan mesti juga suci daripada tempat. Apa maksud tempat? Alladhi yusalla fihi. Tempat adalah yang disemayang padanya. Tempat adalah tempat yang disemayang padanya dipanggil tempat. Kalau takrif hak lagi tepat atas jalanan muktamad, tempat adalah apa nama ni, benda yang bersentuhan, jirim yang bersentuhan dengan anggota kita, anggota semayang. Maka ketika tu dipanggil sebagai tempat. Jadi kawasan yang setentang tapi tidak bersentuhan, hak tadi tidak digazet sebagai tempat atas pendapat muktamad mazhab. Jadi kalau masa berdiri, yang bersentuh antara kaki kita dengan sejadah, kawasan tu je panggil tempat, hak wajib suci daripada najis. Lepas tu masa sujud, 7 anggota sujud kita. Nampak? Maka ketika tu, hak tu lah dipanggil tempat ketika tersebut. Mesti suci daripada najis. Jadi kalau setentang, contoh kita sujud, ada najis tahi kucing contohnya pada sejadah kita tapi tak kena dekat tempat letak tangan atau anggota sujud kita, tapi kena tengah ataupun setentang dengan perut. Maka pendapat mazhab kita Syafi'i muktamad kata sah. Cumanya perbuatan sengaja semayang guna hak tu hukumnya makruh. Okey, habis. Jadi balik semula, suci pakaian, badan dan juga tempat, minan najasati, daripada najis-najis. Najis hak mana tu? Allati la yu'fa anha. Najis yang tidak dimaaf daripadanya, daripada najis. Adapun najis yang dimaaf, tu tak ada masalah. Lepas tu dia nak waris sikit lah takrif najis tu benda tau. Wahia an-najasat tu, najis tu ialah mustakzarun, kotoran. Yamna'u, yang menghalang sihatas solati, sahnya semayang. Bihaisu, sekira-kira la murakhis, tidak diberi keringanan. Faminha, tengok. Dia kalau dalam kitab ni dia bahas
banyak pula lah masalah najis ni. Ada ulama mazhab yang dia datangkan ta'rif najis tu apa, kemudian dia detailkan huraian dia perbahasan najis. Tapi ada ulama dia ta'rif dia biasa je, cuma dia banyak ulama mazhab kita ni dia sebut satu persatu najis. Dia bilang dah. Dia bilang satu persatu. Okey. Cuma sini masalah najis dimaafkan ni hamba nak ambil sebahagian je. Jadi kita lebih kepada fokus kepada matang lah. Matang supaya tidak terlalu panjang. Okey. Faminha antaranya adalah al-khamru. Khamru ni kita panggil perahang. Perahang sama ada ia ada al-khamru, segi dia panggil nabis. Nampak? Dia hak ni perahang. Dia kata walau min nahwi zabibin wa tamrin wa habbi qur'in. Walaupun seumpama perahang zabib, kita panggil dia anggur tau. Ataupun kita panggil zabib ni kismih. Ataupun perahang tamar. Maka khamar ni umum. Khamar ni umum. Okey, kemudian lagi dia sebut wahya al-khamru, kita naik matang seterusnya. Wal baulu. Jadi sikitlah hamba nak tambah. Najisnya perahang ni ataupun arak lah kita panggil dah, arak ni. Najis dia tadi menurut jumhur ulama. Masalah najisnya arak ulama tak berlaku kesepakatan. Cuma ulama sepakat masalah arak ni haram diminum. Haram minum ulama sepakat. Adapun najisnya arak ulama berlaku khilaf. Gitu secara kah. Ulama mazhab lah. Ulama mazhab. Yang seterusnya adalah al-baul. Ni bukan najis dimaah ni, najis tak dimaah ni dia senara. Najis ni hamba nak sebut sikit. Kalau kita tengok dalam Muqaddimah Al-Hadramiyah, Syekh Ba'ishan Al-Hadrami, pada mula-mula kitab dia bahas dah masalah najis dimaah. Cuma takut jadi peweng. Dalam bab awal-awal kitab Muqaddimah dia bahas najis dimaah, hak tu dimaah pada masalah air. Pada masalah air. Adapun dalam masalah bab semayang, Syekh Ba'ishan sekali lagi mendatangkan perbahasan masalah najis yang dimaah. Maka waktu baru merujuk masalah dimaah dalam semayang. So tengoklah takut ada tempat beza tu. Nak khabar gitu je. Rujukan untuk sahabat-sahabat dalam baca kitab. Okay. Wal baulu, dan juga air kecing min ghairi nabiyyin, daripada air kecing selain daripada nabi. Adapun air kecing para nabi alaihi wassalatu wassalam, ada ulama yang kata tidak najis. Sebab apa hamba kata ada ulama? Kerana masalah ni tidak sepakat. Masalah yang kata fadalat ataupun lebihan daripada nabi-nabi ni tidak najis, bukanlah masalah yang disepakati oleh ulama walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri. Jadi ada juga ulama dalam mazhab kita menyatakan air kecing dan juga darah nabi alaihi wassalatu wassalam dihukumkan najis. Cuma hadis sahabat-sahabat yang minum tu waktu cara tanggungnya lain lah. Jadi kalau dia berjalan atas jalanan yang kata tidak najis, maka waktu tak ada masalah, selesai lah. Jadi Ummu Sulaim minum air kecing Rasulullah, ada sahabat minum darah Nabi, waktu tak ada masalah kerana dihukumkan air kecing tersebut tidak najis. Okay? Walau min ta'irin ma'kulin, air kecing tadi walaupun daripada burung-burung yang dimakan. Hamba nak riwayat perkataan walau ni dia mari dengan faedah ghayah. Walaupun kita terjemah. Faedah ghayah ni dia ada dua faedah. Yang pertama, sama ada dia nak datangkan, dia nak kritik khilaf. Maksudnya, dia berpegang dengan pendapat yang menyatakan air kecing ta'ib, burung-burung yang dimakan. Benda ni haiwan-haiwan yang jenis bersayap macam burung gitulah hak dimakan. Dikira najis juga. Isyarat pada ada ulama yang kata ta'id ma'kul ni
tidak najis air kecil dia. Tak, tu satu. Ataupun yang kedua, faedah ghayah ni dia wari untuk benda mengkritik zahir hadis. Kadang-kadang tak ada khilaf pun masalah tu, cuma ada zahir hadis yang bawa kepada waham. Orang sangka dah ni zahir hadis, maka dia jawab. Dia sebut walaupun gini. Gitu. Cuma huraian tu dia kena cari dia lah. Okey, habis. Wasa makin, walaupun air kecil ikan, wajaradin belalang, wa mala nafsalahu sailatan, dan juga binatang yang tidak ada nafsa, tidak ada darah. Nafsa nama lain bagi adam. Tidak ada darah yang masailah yang mengalir. Wal hasatul lati takhruju ma'al bauli. Orang panggil dia ni batu kecing. Batu karang. Batu karang yang keluar berserta dengan air kecing, maka hak ni dipanggil najis juga. Cuma ulama bahaslah isu batu karang ni. Kalau kita tengok dalam Baijuri, lah kali Baijuri buat kesimpulan kena tanya doktor. Batu karang sendiri ni najis ke tak, ada perincian. Kalulah batu karang itu adalah himpunan daripada air kencing yang terkumpul, maka hak tu dipanggil najis. Adapun kalau batu karang tu adalah bukan daripada himpunan najis ataupun air kencing yang terkumpul, ia himpunan daripada benda suci, maka dia mutanajis, bukan najis. Gitu. Jadi sini pengarang kita isyarat wal hasatu, batu karang yang keluar berserta dengan air kecing, au ba'dahu ahyanan, ataupun keluar selepas daripada kecing. Keluar sekali dengan air kecing ataupun keluar selepas daripada kecing batu tu. Ahyanan, kadang-kadang. Nahkumu bin najasatiha. Tengok ikabah. Kita hukumkan dengan najisnya al-hasah tadi, in akhbara, sekiranya dikhabarkan. Mana dah? Tadi yang situ kan? Dah habis kan? Salah. Nahkumu binajasatiha. Nahkum ni isyarat kepada kami Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'i menghukumkan dengan najisnya al-hasah tadi, in akhbara, sekiranya dikhabarkan, man yukbalu khabaruhu, orang yang diterima pengkhabarannya, min ahli khibrati, daripada ahli khibrah. Ia tak sebut doktor. Tak. Ia sebut ahli khibrah. Jadi boleh jadi orang lama tidak doktor pun tapi biasa main ni. Maka dia boleh ambil kira perkataan dia. Bi annaha tawalladat min najisin. Ni hak berkhabar dia disebut dah ni. Dengan bahawasanya dia tu lahir terhasil daripada najis. Jadi qaidnya barulah dikira najis. Wa illa, dan jika tidak, wa illam yatawallad bi najisin min najisin, kalau dia tidak lahir daripada najis, fanahkum, maka kami hukumkan bitanajjusiha, atau muka bawah ni. Maka kita hukumkan dengan dia jadi mutanajis, terkena najis. Fatatuhuru bil ghusli, makalah jadi suci perkara yang mutanajis tadi dengan dibasuh. Maknanya hasah tu atas, kalau kata ahli khibrah, orang kata dia tak di bukan daripada air kecing, maka ketika tadi kita basuh jadi suci lah. Jadi suci. Kemudian najis yang seterusnya al-ghaid, bayraq, ay al-adhirah, wa huwa khasun bima minal adami. Jadi ghaid ni khusus kepada tahik manusia lah. Adapun tahik binatang lepas tu ikabar tu. War rausu wa huwa min ghairil adami, iaitu najis tahik yang mari daripada bukan Adam, walau kana rausu ala surati ta'am. Allah, walaupun tahik tadi atas gambaran makanan. Jadi dia kata kira najis juga, tapi tahik lah. Cuma sini nak sebut sikit masalah air kecing dan juga tahik ni. Ulama mazhab kita tidak mengkaitkan haiwan yang boleh dimakan atau tidak. Jadi najis belaka air kecing dan juga tahik, haiwan yang halal dimakan atau haiwan yang haram dimakan. Adapun mazhab Maliki menghukumkan
haiwan yang halal dimakan, tahi dan juga air kecingnya hukum halal. Hukum halal pula. Hukum tidak najis. Haiwan hak halal dimakan, lembu, kambing, maka air kecing dia tadi tidak najis. Dan air kecing manusia, manusia haram dimakan. Maka air kecing dan tahi manusia pun hukum najis lah. Nampak? Takut jadi tukar. Okey, selesai. Kemudian dia kata far'un wa makana fi dakhili masarinal jamus minad dasam wa huwa tahirun. Ni kita sambung dalam pertemuan akan datang pula dah. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perbincangan kita. Sekejap sudahlah, lama-lama lagi hanya tidur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dulu apa tu rakaman kau ada soalan. Ya dah.